ثم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang dimuliakan tuan-tuan haji, puan-puan hajah, jamaah duha Masjid Parit Tongkat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sedalam-dalam, setinggi-tinggi dan sebanyak-banyaknya selalu kan kita puji dan menjaga syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia, taufik, hidayah, inayah, serta kasih sayangnya Allah Ta'ala pada kita, syukur kita Alhamdulillah hari ini Allah Ta'ala beri kita sekali lagi peluang untuk kita dapat mengimarahkan rumah-rumahnya yang disebut dalam Al-Quranul Karim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Kata Allah, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjidnya Allah, itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Apa maksud memakmurkan? Iaitu menghidupkan masjid, mengimarahkan dengan apa perkara pun, perkara kebaikan. Salah satunya ini duduk dalam majlis ilmu, ini mengimarahkan masjid. Mungkin majlis halaqah Al-Quran, dalam masjid itu mengimarahkan masjid. Dan yang terunggul, yang tertinggi sekali mengimarahkan masjid ialah salat fardu secara berjamaah. Yang terunggul lah mengimarahkan masjid. Jadi Alhamdulillah hari ini kita masih lagi dipilih Allah, diberi kita lagi kekuatan, kemampuan. Kita tinggalkan kerja kita sekejap, kita tinggalkan keperluan kita seketika, kita cari keperluan kita untuk menghadap Allah Ta'ala. Dan hari ini syukur kita diberi kita peluang iktikaf dalam masjid ini. Mudah-mudahan ada kebaikan yang Allah telah kurniakan kepada kita. Siapa-siapa yang belum niat iktikaf, sama-sama niat iktikaf, dan insya-Allah mudah-mudahan duduk iktikaf seketika dalam masjid, masjid mana-mana lah, duduk seketika iktikaf dalam masjid. Allah kurniakan bagi dia ini apa? 3 batang parit, yang satu parit itu luasnya seluas langit dan bumi. Jadi itu 3 parit digunakan bagi orang yang iktikaf dalam masjid. Satu parit itu luas antara langit dan bumi. Apa kerja pada itu? Memisahkan kita daripada panasnya api neraka. Itu menunjukkan api neraka itu panas tu. 3 parit, satu parit antara langit dan bumi. Apa hadiah kat parit? Hadiahnya kan tak, ini dikatakan memisahkan esok kita dari panas api neraka. Beruntung tuan-tuan dan Allah pilih kita, diberi kita peluang iktikaf saban hari. Bukan sekadar salah waktunya, majlis ilmu lagi kita datang. Penuhkan kita iktikaf, niat yang iktikaf kerana Allah Ta'ala, insya-Allah. Dia pada hari ini di muka surat 49 lah, rasa macam tak selesai. Solat-solat yang wajib diqadha itu tidak mesti dilakukan dengan secara tertib. Muka surat 49, kita masuk perenggan selepas mazhab Hanbali, kata pendapat yang lepas tentang qadha sembahyang. Bagi orang yang belum qadha, dia nak buat juga solat sunat selesai yang lepas. Dia di situ dia bahaskan sampai 48, 49 atas. Jadi kalau selama-lama ni kita dengar dia ustaz ni kata,
Ustaz ni kata hari ni kan, ni kita jumpa sendiri dalam kitab yang kita muzakarahkan ini. Apa hukum bagi orang yang solat sunat sedangkan ada hutang dengan Allah belum bayar? Dia soalan lepas. Dan pada hari ini, bagaimana kita nak mengqadanya itu bila masanya? Okay. Solat yang wajib diqada itu tidak mesti dilakukan dengan cara tertib. Allahumma salli ala Muhammad. Solat yang wajib diqada itu tidak mesti dilakukan dengan cara tertib. Tidak mesti dibuat waktu zuhur, dibuat dalam waktu zuhur, qada zuhur. Tertibnya tidak semestinya dulu kita ada hutang asar, qadanya asar, tidak. Dan tidak semestinya hari ini satu hari itu kerana kita ada 10 hari qada, maka satu hari itu kita qada zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, bukan gitu. Tapi kalau nak begitu boleh. Kita 3 hari hutang sembahyang, 3 hari. Ada 15 waktu tu kan. Jadi kita bayar satu hari terus pulun. Lepas zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Kemudian lagi sekali zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Lagi sekali zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Bukan tertib itu maksudnya. Tak tertib tak apa. Jadi hari ni hutang sembahyang 20 tahun. Takkan nak selesaikan 5 waktu. Yalah 365 hari berapa? Ya Allah. 3 kali 5 waktu. Jadi boleh dibuat zuhur terus habis. Boleh dibuat asar saja. Boleh dibuat isyak. Jadi kita curi-curi waktu subuh, takut ada pendapat yang kata tak boleh. Pada saya guru kita tetap kata boleh. Dia nak mencuri-curi waktu. Hari ni kan kita diberi umur lebih. Dah di umur dah kurang kan lebih ha. Dah sampai 18, 19 ni Syaban. Dah sampai lupa umur dah. 18 Syaban. 18. Okay, jadi berapa hari lagi tu? 12 hari lagi nak puasa ni. Ha? Berapa hari lagi puasa? 12. 12 hari. Makna lebih kurang 32 hari lagi raya lah. Kan? 42 hari lagi raya. Tak, nanti curi-curi masa. Bukan mencuri ni dosa tak. Kalau solat tarawih dekat rumah kan, 20 rakaat 10 qada subuh kan, boleh. Jangan ada yang kata tak boleh lah. 10 qada subuh dapat 5 kali subuh. Lagi 5 kali bagi salam tarawih cukup dah. Lagi afdal dibuat macam itu. Curi-curi masa mengqada. Jangan kata qada mesti lepas zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh tertib, tidak. Ada masa sempat. Siang boleh tak qada isyak? Boleh. Habis nak baca kuat ke pelan? Nanti kita jumpa dia cerita. Nanti tak apa, jangan jawab dulu. Rupanya ada tertib dia kan. Okay. Tak mesti dilakukan dengan cara tertib. Hanya sunat sahaja. Buat yang sedemikian. Apa dia? Hanya sunat sahaja mentertibkan qada. Mentertibkan apa? Mentertibkan qada. Lepas zuhur, besok ada zuhur, tapi kita tak buat zuhur, esoknya kita buat asar, satu hari selesai. Sunat ditertib. Sunat apa tak tertib tak apalah. Ikut masa kita. Tegasnya boleh dan sah mengqada salat subuh sesudah salat zuhur tunai. Lepas sembahyang zuhur boleh qada subuh. Tegasnya boleh dan sah mengqada salat subuh setelah salat zuhur yang tunai. Lalu tadi hutang subuh selesaikan cepat sebelum zuhur, itu yang lalu kan. Tapi tak mengapa nanti lepas zuhur dia buat qada subuh. Daripada niat usalli qabla dhuhur rakaat ini, boleh usalli fardhu subhi qada, dapat sekali ba'da dhuhur. Boleh, insya-Allah boleh. Kalau ada ustaz yang kata tak boleh, cakap boleh je, cakap je. Cakap baru dia kata boleh. Boleh. Dan hutang subuh. Tadi hutang subuh kan. Sekarang nak sembahyang zuhur. Okey.
Nak sembahyang zuhur dulu ke nak qada subuh dulu? Kalau ikut, apa hukum sembahyang sunat sebelum zuhur? Nak buat pun sunat, dia sunat muakkad tambah kan. Apa hukum qada subuh? Wajib. Orang lain boleh qada kan tak? Fardu ain namanya tu kan. Jadi afdal dia qadakan subuh. Lepas qada subuh contohnya ada masa lagi aku nak sembahyang sunat sebelum zuhur, okey tak apa. Diadilkan begitu. Yang ini kalau nak tanya terus tanya, tak apa. Diterangkan dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi peperangan Khandaq, peperangan parit yang dibina di keliling kota Madinah untuk mengharang orang Quraisy daripada Mekah. Dan ada juga orang Yahudi Madinah yang pura-pura Yahudi kan, kerjanya kan tak puas hati Yahudi gitu. Walaupun dah diberi jaminan buat kerjasama di Madinah, sama-sama mempertahankan Madinah, Yahudi kan, daripada belakang dia ancamnya Nabi. Peperangan parit ketika itu beliau mengqadakkan sembahyang. Nabi mengqadakkan solat asar. Nabi pun qadak juga macam mana? Ini nak beritahu kepada kita, kalau tinggal sembahyang nak buat apa? Berlakunya begitu, nak beritahu pada umat. Kalau tinggal sembahyang jangan dibiarkan, bahaya. Adakah berdosa di Nabi tinggalkan sembahyang? Tidak. Ketika itu tu dalam peperangan Khandaq, peperangan parit, peperangan menentang orang Quraisy yang datang hendak menyerang Madinah. Beliau mengqada sembahyang asar sebelum tenggelam matahari, dan sesudah itu baru mengerjakan sembahyang maghrib. Jadi oleh kerana apa? Dia qada apa? Beliau mengqadakan solat asar sesudah terbenam matahari, yang itu tengok. Sebelum Nabi solat fardu maghrib, matahari dah tenggelam, asar dah habis. Nabi buat maghrib dulu ke Nabi buat asar dulu? Nabi buat maghrib dulu tu buat asar tu? Tengok, Nabi buat solat asar dulu, kerana asar lebih dulu daripada maghrib. Okey. Jadi kerana maghribnya ada masa, dia sebenarnya asar dulu, qada dulu. Baru tu nak beritahu kita cara nak qada. Nanti jangan bingung-bingung langsung tak qada. Susah, bingung aku nak qada, tak payah qada. Jaga. Tak payah qada, nanti pun ada bawah tu lah, ada dia cerita bahas dia. Kalau pun habis sembahyang maghrib dulu, kemudian qada asar, boleh tak? Boleh, sebab tuan punya waktu memang maghrib dulu. Kemudian dia qada asar, memang lepas maghrib isyak. Bang isyak mana ada asar, tapi boleh dia qada selepas waktu itu. Macam ini. Jadi bila-bila je masa nak buat apa. Dan sesudah itu baru mengerjakan sembahyang maghrib, selesai. Sunat mengikut tertib dalam waktu sembahyang selama ada waktu untuk mengerjakan sembahyang tunai adaan. Tak kata wajib. Sunat mengikut tertib dalam waktu sembahyang selama ada cukup waktu untuk mengerjakan sembahyang tunai itu. Kalau takut tidak cukup waktu, maka dirikan sembahyang tunai dahulu, baru qada. Itu tadi dah sebut. Andai kata ada waktu asar masih panjang lagi, boleh qada zuhur dulu, baru sembahyang asar. Andai kata waktu asar pun hujung, ni memang jenis orang hujung-hujung lah, hujung. Andai kata asar hujung, takut tak cukup waktu mengerjakan asar, maka kendiankan qada zuhur. Maknanya qada zuhur akan berlaku nanti masuknya maghrib. Nak sembahyang maghrib dulu ke nak qada zuhur dulu? Kalau waktu maghribnya masih ada panjang, qada zuhur dulu. Kalau maghribnya dah hujung, ini memang muka hujung lah ni, muka hujung-hujung. Jadi nanti zuhur bawa isyak. Okey. Masuk waktu isyak, nak qada zuhur dulu ke nak sembahyang isyak? Kalau waktunya panjang, qada zuhur dulu. Kalau waktu isyak dah hujung, dah nak subuh. Ini memang jenis orang hujung-hujung lah, memang nak kena dia. Oh, ya Allah.
teruk sangat hidupnya, tapi boleh tanggunglah sendiri. Ambil ujung kerja dia diselesaikan dulu, kerja dengan Allah tak selesai. Hutang zuhur sampai isyak tak boleh bayar. Dah pusing isyak. Lepas masuk isyak tak qada, masuk zuhur semula. Nak qada zuhur dulu ke nak sembahyang zuhur dulu? Zuhur semalam lah, zuhur semalam. Kalau masa zuhur panjang, qada zuhur dulu. Kalau dah hujung, sembahyang tunai dulu. Qada tu dibawa lagi asar nanti pula. Dah 2 kali, dah masuk hari kedua dah. Jangan melambatkan qada itu. Allahumma salli ala Muhammad. Mohon alihkan kereta JKK 7988. Dia minta izin. Okey, begitulah tadi pusingannya. Sampai bila nak qada ni kalau asyik ujungnya? Ya sampai azimah. Apa zimah? Sampai dia buat tanggungan dia selagi dia belum mati, qada. Jangan dilewat, dilama-lamakan. Seboleh-bolehnya segeralah. Berikut. Ini dia. Berkenaan dengan bacaan dalam solat qada. Kalau solat subuh diqada sebelum zuhur. Kalau solat zuhur diqada lepas isyak. Nak cerita baca tu, nak baca dengan sirrun ke jahrun, nak baca dengan perlahan ataupun baca dengan kuat. Berkenaan dengan bacaan dalam solat qada, iaitu sama ada dibaca dengan nyaring yang namanya jahrun ataupun kuat bacanya, macam biasalah maghrib, isyak, subuh di rakaat pertama dan kedua sahaja, ataupun dibaca dengan sir perlahan seperti solatnya zuhur dengan asar, kan bacanya perlahan masing-masing. Terpulanglah pada waktu solat qada itu didirikan. Kita tengok kalau dikerjakan solat qada isyak pada waktu siang hari, solat isyak kan solatnya isyak kan sunat dibaca rakaat pertama dan kedua dengan jahrun, dengan jahar kuat. Solat isyak kan dibaca dengan kuat pada rakaat pertama dan kedua contohnya. Ni dia qadanya solat isyak itu siang hari. Adakah sunat rakaat kedua, rakaat pertama dan kedua dibaca dengan jahrun dalam kitab ni? Adakah solat isyak tadi yang diqada di waktu zuhur kena baca dengan kuat suaranya di rakaat pertama dan kedua? Kita tentu kata baca pelan-pelan kan sebab siang betul. Kalau kita solat zuhur ini bacanya perlahan sir, tapi kalau dibawa diqadakan lepas isyak, nak baca sir ke baca jahar? Kena baca, kerana solat zuhur itu dibaca pelan, bila dibawa di waktu malam kena baca kuat. Nanti kita jumpa tu lah. Kalau solat isyak rakaat pertama dan kedua dibaca kuat, kerana diqada di waktu siang jadi pelan. Kalau solat zuhur memang bacanya perlahan, bila diqada lepas maghrib, contoh lepas isyak, maka dibaca kuat rakaat pertama dan kedua. Kita juga begitu, lelaki dan perempuan, kalau dia berjamaah dengan perempuan dan sendiri-sendiri, lelaki pun sama. Kalau dia tak datang berjamaah, ya, dia suka sembahyang di mana tempat dia suka, bukan jemaah kita, dia tak sembahyang di mana Allah suka, kan? Ada tak orang macam itu? Ada. Jangan dicunjuk orang yang tak ada kat sini. Kan ada jenis manusia yang memang nanti kebangkitan satu masa nanti akan ada golongan serupa ini, tuan-tuan puan-puan. Dia apa? Dia memang suka sembahyang. Dia suka sembahyang, tapi dia sembahyang di mana tempat dia suka. Kadang-kadang jadi pelik tu. Kenapa dia tak sembahyang di tempat Allah suka? Mana kau tahu yang Allah suka tempat tu masjid? Nabi dah sebut apa ahabbul biladi ila Allah Ta'ala masajiduha. Nabi dah sebut dalam hadis, tempat yang Allah paling suka dekat dunia ni masjid. Nak cakap apa, mana ada tempat lagi dia suka? Istana? Tak tahu lagi dah. Allah suka masjid.
Jadi akan bangkit nanti di hujung zaman. Hujung zaman akan bangkit. Ni belum lagi. Belum hujung zaman dekat dia. Akan bangkit nanti manusia bagus, alim, suka sembahyang, tapi dia sembahyang di tempat dia suka. Tak tahu apa sebab. Dia tak berapa nak suka sembahyang di tempat Allah suka. Jadi mudah-mudahan kita doa pada Allah, Kau pilihlah aku ya Allah, dirikan sembahyang di mana tempat Engkau suka ya Allah. Mudah-mudahan. Kan? Ini kalau kita qada seorang-seorang pun malam, perempuan sembahyang malam isyak dengan maghrib, dia juga disunatkan kuatkan suara di rakaat pertama dan kedua, walaupun dia seorang-seorang kat rumah. Tetapi suara itu sekadar kuat boleh dengar dia, maknanya kalau paling kuat pun orang ketiga boleh dengar, dah cukup lah tu. Ini dalam masalah dia sembahyang di rumah seorang-seorang ataupun dia berjamaah. Begitu juga lelaki, kalau dia datang masjid masbuk, dah habis jemaah, dah habis dah, dia datang seorang sembahyang isyak, dia tetap rakaat pertama dan kedua dia sunat baca kuat, kerana isyak tu dia seorang sembahyang seorang-seorang di masjid, dia tetap disunatkan baca kuat pada rakaat pertama kedua solat maghrib, isyak, subuh. Perempuan pun sama. Okay? Kat masjid tidak perempuan. Kalau dia kat rumah, dia bersama dia. Kalau dia berjamaah di masjid ini, dia ada jamaah sendiri, dia kena buat jamaah yang sehinggakan kalau keluar suara dia, orang lelaki tak tahu ni suara yang mana satu. Kalau dia berdiri jadi imam, orang lelaki boleh dikirakan hingga tak tahu mana satu imam. Itu bagus, biarkan dia. Okay. Sebut tadilah masalah qada siang ke malam. Kalau dikerjakan solat qada isyak pada siang hari, maka hendaklah dibaca dengan perlahan rakaat pertama, kedua dan berikutnya. Dan kalau dibuat solat zuhur di malam hari, maka bacalah 2 rakaat yang awal dengan nyaring yang namanya jahrun. Sebutnya ni tak terkecuali ni. Sebab suara memang disuruh kita baca kuat, perlahan, ada tempat. Dalam sembahyang mula-mula 2 rakaat kuat, 2 rakaat perlahan. Kenapa? Memang asalnya sembahyang baca pelan-pelan. Ketika itu orang Islam yang tak ramai masih terancam baca sembahyang pelan-pelan, baca secara sir. Bila dah lama dah boleh disyiarkan Islam, maka barulah boleh baca kuat. Maka dibagi 2 pelan, 2 pelan. Dia kuat pada waktu malam, dan siang tidak. Terus dibaca dengan perlahan. Kita pernah jumpa tak masalah sembahyang? Sembahyang rakaat pertama, kedua, zuhur, maghrib, isyak kan dibaca dengan kuat kan, disertakan dengan surah kan. Lepas surah Fatihah imam baca surah. Lepas surah Fatihah imam baca surah. Andai kata kita jadi masbuk di rakaat ketiga imam, ni jangan tinggalkan kalau boleh yang ni lah. Andai kata kita masbuk, kita datang di rakaat ketiga imam, nanti imam rakaat ketiga, kita dapat rakaat 1. Imam rakaat keempat, kita dapat rakaat 2. Kita menganggarkan masa imam rakaat ketiga, kita rakaat 1, kita dapat baca surah tak? Agaknya rasa tak dapat ni. Kalau Fatihah memanglah sebab kita seiring. Masbuk datang lambat ni, kita datang, kita takbir di rakaat ketiga imam, sama kita dapat baca Fatihah. Agak kita dapat baca surah tak? Saya rasa tak dapat. Bila tak dapat, imam rokok, kerana imam pun tak baca surah. Kenapa imam tak baca surah? Sebab itu rakaat ketiga, dan kita baca Fatihah, imam rokok kan, kita wajib rokok, maka tak dapat surah. Kita buat i'tidal, kita sujud 3 imam. Kita rakaat kedua, kita naik, kita baca Fatihah, imam pun baca Fatihah. Imam habis Fatihah, imam rokok, kita dapat baca surah tak? Tak dapat lagi. Bila kita nak baca surah, kita disuruh baca surah di rakaat ketiga dan keempat kita. Kita disuruh, disukai lah. Tak wajib.
Tak nak baca pun tak apa. Kita disuruh, dimustahabah, disukai nanti baca surah selepas Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Ada yang buat ni? Alhamdulillah, siapa yang buat? Solat sunat pun tak baca surah. Lagi masbuk rakaat ketiga keempat. Tak tahu apa jadi. Jadi surah tu penting dibaca. Kerana sebahagian pendapat ulama Syafi'i yang dipegang ialah setiap rakaat sembahyang ada baca surah selepas suratul Fatihah. InsyaAllah tak salah, insyaAllah. Kalau siapa kata cakap, baru dia cakap je. Kitab tak sebut. Jadi salah ke tidak kalau ibu-ibu, akak-akak, adik-adik semua sekali, tuan-tuan haji, perempuan haji, kalau kita sembahyang isyak, kita pulun dia lepas dia solat, lepas dia surah Fatihah, empat rakaat kita baca surah. Adakah salah dia? Tak salah. Itu pandai, dia tahu tu, ada ilmu dia tu. Kenapa? Dia suka memanjang-manjangkan masa, bukan sembahyang tu. Dia suka memanjang-manjangkan masa dia dengan Allah. Subhanallah. Jadi orang ini lah ni kan, memang insya-Allah dia ketika dia solat sunat qabliyah ke ba'diyah, dia pun malu nak tinggalkan baca surah. Yang kita tak malu tinggalkan baca surah. Sama tak? Cikgu sama. Ada satu golongan orang ni kan, sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, dia malu nak tinggalkan baca surah tu. Tapi kita tak tahu malu tak baca surah. Ada macam tu? Tak adalah ni semua baca surah. Panjang-panjang masa sikit dengan Allah tak apa. Lepas ni boleh sembang panjang. Lepas isyak, lepas rakaat pertama solat qabliyah isyak, baca surah Asr pendek. Wal Asr innal insana lafi khusr, pendek. Illal ladina amanu wa amilus solihat. Kan pendek kan? Rakaat pertama, rakaat kedua surah Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Yang pendek-pendek kan kita suka yang pendek-pendek cepat-cepat. Jangan rakaat pertama baca surah A'la. Sembahyang sunat ba'diyah isyak. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Fasawwa. Rasa tak jumpa tak jumpa. Kita suka yang dah dibagi masa subuh 2 rakaat pendek subuh. Itu pun surah Kautsar dibagi 2. Geli dia dengar. Punya pemalasnya baca surah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Allah, tak malu. Tapi okey, sebenarnya itu bagus. Itu okey lah tu. Nasib aku nak baca tau. Kalau aku tak baca surah, astagfirullahaladzim. Sembahyang sunat pun sama tuan-tuan. Jadi sampai ke dalam mazhab Syafi'i apa mengatakan empat rakaat sembahyang fardu semua ada surah. Siapa tak nak baca tak apa. Rakaat pertama baca dengan kedua baca dengan kuat. Rakaat ketiga dengan empat baca dengan perlahan. Bacalah bermanja-manja dengan Allah. Lama sikit ya Allah. Sujud lama sikit ya Allah. Iktidal lama sikit ya Allah. Lama-lama sikit tak apa. Sebab itu okey, tadi sekiranya tak cukup, selesai. Nak baca kuat ke perlahan, ni dah ada ilmu semua dah. Dan kalau dibuat salat zuhur di malam hari, maka baca 2 rakaat awalnya dengan nyaring. Kenapa baca dengan nyaring? Kan zuhur tak perlu, tak suruh dibaca kuat, kerana ditunaikan di waktu malamnya itu. Solat isyak dibuat di siang hari. Kenapa dibaca perlahan? Kan solat isyak tu kuat bacanya, kerana dibuatnya di siang hari. Dan kalau dalam qada solat subuh, dia dapat 1 rakaat sebelum fajar. Qada solat subuh dapat 1 rakaat sebelumnya fajar terbit, dan 1 lagi setelah terbitnya matahari. Maka boleh dibaca dengan nyaring macam gini. Kita ingat kita ada subuh tertinggal 20 tahun dulu. Nota kita boleh burn. Nota malaikat jangan kata boleh di-burn-kan, tak ada pasal. Nota kita boleh padam tak dalam hati. Buat-buat tak tahu sudah. Itu pandai. Tapi notanya yang malaikat tulis tu tak boleh dipadam.
Jadi lepas sembahyang subuh baru kita ingat dulu ada hutang 20 tahun dulu. Timbul kesedaran nak bayar hutang dengan Allah sebelum datang Ramadan. Ya Allah, nak sucikan amal, sucikan hati. Jadi kita qada subuh. Lepas sembahyang subuh kita pun qada. Rakaat pertama habis, Sami Allahu liman hamidah, matahari naik pula. Sedang qada subuh. Subuh 20 tahun dulu. Yang tadi pertama solat subuh, tadi qada tadi pertama baca kuat perlahan. Kena baca kuat. Sebelumnya fajar. Naik rakaat kedua, matahari dah terbit. Ini buat apa kerja sebenarnya? Qada subuh. Jadi lepas naiknya matahari tadi, terbitnya fajar, boleh tak baca kuat? Tidak. Jadi separuh kuat, separuh perlahan. Siapa ni untuk siapa? Semualah kita. Tuan-tuan, kita ni berdosa. Tinggalkan sembahyang, siapa kata tak dosa? Dalam kita berdosa tu, Allah tunggu kita nak beri pahala. Allah tunggu. Ya Allah, murah je rahmatnya Allah. Dia tunggu. Bila nak bagi pahala? Pahalanya apa? Bila dia qada je. Subhanallah. Allah tunggu bila nak bagi pahala. Dalam kita pendosa ni lah. Meninggalkan sembahyang yang tak dibayar sentiasa dosa. Tapi bila nak bagi pahala, bila nak, dia tunggu kita bila nak bagi pahala. Cari sebab, kau buat dia bagi pahala untuk kita diampuni. Tapi nanti ada qada. Macam mana pula yang tak dosa ni, tak dibayar, tak dosa dikata. Itu ayat yang jelas dah. Maka bolehlah dia baca dengan nyaring bagi rakaat pertama dan perlahan bagi rakaat kedua. Ini lagi wallahu a'lam bissawab. Muka sebelah. Surat 50. Hukum baca nyaring dan perlahan bukan pada masanya. Yang ini kita nak ambil ilmu kat sini, nak ambil kisah sikit lah. Qada sembahyang Isyak buat lepas zuhur dibaca kuat. Qada Isyak dibuat di waktu zuhur dibaca kuat. Qada zuhur dibuat lepas Isyak dibaca perlahan. Kita tengok kat sini insya-Allah. Ni faham semua mudah-mudahan. Tadi pun dah doakan fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukma. Doa yang saya baca itu doa bagi semua ingat dah kalau belajar. Doa terang hati sepanjang-panjang setiap mula belajar. Memang bagi doa terang hati, terang semua hati. Apabila seorang itu baca nyaring atau perlahan bukan pada masanya, maka perbuatannya itu adalah makruh. Apabila seorang baca nyaring ataupun baca perlahan bukan pada masanya, maka perbuatannya itu adalah makruh. Apa ni? Orang yang qada Isyak, dia qada Isyak tu lepas zuhur, dia bacanya kuat. Kenapa baca kuat? Aku qada Isyak. Kenapa pula qada Isyak waktu siang? Boleh buat bila-bila masa. Nak baca perlahan ke baca kuat? Baca perlahan. Kerana dibuat di waktu siang. Kalau baca kuat hukumnya apa? Makruh. Gariskan makruhnya, alhamdulillah kan. Kita ada qada lagi ke? Ada ya Allah, bila tak bayar. Tak tahulah ada cakap. Saya yakin saya ada qada juga. Saya mengira-ngira dulu kalau sekolah Tan Perak kan, balik tunggu bas zuhur. Zuhur tu saya rasa kadang-kadang sampai rumah dekat asar ataupun asar bas baru sampai. Nak pergi SAB, nak pergi high school Tan Perak ni. Saya kira-kira, tapi saya dah kira-kira dah macam aku dah qada kan, ada 2 tahun dekat situ. Macam mana tak tahu. So, takut ada lagi yang belum dipadam lagi. Saya punya nota qada. Tak tu dah tahu saya kat situ dah saya semacam jauh dengan mak. Tu jauh dengan mak masuk kat Tan Perak. Sebut dah. Ya Allah, kalau dengan mak jangan cakap. Memang kena jewer kuping kau tak sembahyang. Ponter kau tak sembahyang. Contoh kan. Tak sembahyang. Untung dapat mak macam malaikah tu. Kalau dapat mak yang tak kisah. Allah. Jangan kita jangan jadi ni tu. Untung dapat cucu yang nenek dia macam malaikah. Kan?
Rugi cucu ni kalau nenek dapat nenek tak kisah. Ada tak? Saya tak tahu, kita bayar je lah. Ada yang tak setuju dengan saya sebut di Ramadan nanti, ada yang tak setuju. Kerana pelajaran kitab kita dia kata, kalau nak buat juga solat sunat yang ada masa, kan? Kita ada qada. Tapi kita boleh buat apa? Solat sunat yang ada masa tadi sebut. Solat tasbih tak ada masa. Tak ada munafaat. Kata. Tapi ada pendapat kata terima juga. Sebab apa? Sebab kita nak qada. Boleh orang yang ada hutang yang lepas mungkin 44, 45. Ya, 45, 44, 45 ada cerita tu. Boleh nak qada, ada masa. Sebelum zuhur kan masa, selepas zuhur kan masa. Buat dia solat sunat tu. Ada hutang, hutang pun aku buat juga. Solat sebelum ini ada masa, sebelum zuhur ada masa, selepas zuhur dan kan masa. Dia boleh buat tak? Nak buat macam mana kalau qada pun tak nak buat? Tapi sebab itu ada ni qadanya dibuat juga, selesai. Solat sunat yang ada masa buat. Solat tasbih tak ada masa. Banyak dia tak kira masa-masa. Ada mata solat tasbih itu tak diterima. Tapi kan kita buat qada juga. Walaupun dia tu tak ada masa, kita buat juga solat qada, insya-Allah itu diterima. Tapi kalau ikut yang Imam Syafi'i kata, Imam muka surat berapa pula? Yang lepas kalau ingat, muka surat 44 Imam Syafi'i kata, oh tak ada, haram sembahyang sunat. Itu muka surat 44 bawah sana. Ni kita dah sampai muka surat 50. Muka surat 44 tu, sebelah kiri kita bawah tu. Imam Syafi'i sebut kan, kalau kita sama muka surat ni, kita sama. Kan bawah tu, mana ada solat sunat haram? Ada kan ayatnya? Jumpa kan? Jumpa. Jadi yang ni kita dah nampak kat kitab kita. Bagi orang yang solat sunat hukumnya haram. Haram kenapa? Kerana ada qada tak bayar. Subhanallah. Tapi tak apa. Kita buka muka surat 45 atas. Selamat kat situ kita. Ada jalan selamat lah. Ini ada jalan selamat. 45. Saya mengingat-ingatkan diri kita. Jadi kita ada kitab. Kita selamat lah. Boleh nak buat solat sunat boleh, tak apa, tak apa. Tapi qada jangan lupa. Yang kita khawatir ni tak ada ilmunya tentang sembahyang. Solat sunat gila-gila, rupanya qadanya sampai gila di seluruh ayat Allah. Macam mana dia? Itulah pentingnya kita mengingat insya-Allah disebut dalam Quran kan, wa dzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini kita boleh ingat-ingat, kerana ingat-ingat tu penting, ada manfaat bagi kita orang-orang mukmin. Yang nak le, yang tak nak tu tak tahu nak cakap, tak kisah pun lah. Okey, yang ini kita balik semula. Ada nak tanya tak? Allahumma salli ala Muhammad. Yang dibawakan kepada kita diwaridkan. Zikir itu dilepas-lepas soalnya fardu yang tunai, ada masa kan. Tapi sekiranya lepas zikir tu kita nak baca juga 33 tasbih Fatimah kan, nak baca sila tak apa. Dibolehkan. Sebab zikir tu tak. Cuba kat kitab kita. Kat kitab muka berapa tu cuba cari. Sampaikan masa yang kita gunakan untuk berzikir itu tak ada manfaat. Ada jumpa tak? Sedangkan mata berzikir patutnya digunakan untuk khada. Sungguh kita sibuk dengan berzikir, rupanya ada kan. Tapi tadi puan aja kalau kita kata lepas zikir, lepasnya kita baca la ilaha illallah la ilaha illallah wa la syarika lah. Contohnya Allahumma ajirna minan nar, tak apa, itu doa, itu mohon. Boleh. Masa kita ada, tak ada masalah pun. Kenapa macam ni? Kan solat qada tak apa. Kalau kita nak baca. Tapi andai kata di qada yang itu kita masih ada lagi qada yang belum buat, zikir tu nanti dulu. Macam ni. Kita rujuk kat kita. Kita selesaikan qada. Tapi kalau nak buat juga, boleh tak? Boleh, kerana kita bersedia untuk mengqada. Yang jadi masalah ni tak ingin buat qada. Boleh juga lah. Istighfar banyak-banyak. Ada lagi sana, insya-Allah.
Berikutnya, jika imam melakukan yang sedemikian itu, imam melakukan sedemikian itu, bagi subuh tadi, satu kampung semua tak bangun. Satu kampung tak bangun subuh. Pak Bilal sadar matahari dah naik. Pak Imam pun sama. Jadi Pak Bilal boleh azan subuh tak? Boleh. Ada sejarah Nabi kata disuruh Bilal azan. Azan. Dengar waktu duha pukul 9 azan subuh. InsyaAllah masih penuh. As-salatu khairun minan nawm. Masih penuh. Bukan penuh dalam masjid, penuh di pekarangan masjid. Kiwang kendeng ni kata dia. Ni yang gila mana ni azan ni. Datang nak menggilakan orang ni. Kerana azan subuh di waktu duha. Nabi dah pernah suruh Bilal azan subuh. Semua tertinggal sembahyang. Adakah mereka berdosa? Tidak. Lalu dia qada subuh. Tiba-tiba di waktu itu dia kata, qada subuh di siang hari boleh baca kuat atau baca perlahan? Perlahan. Tiba-tiba imam baca kuat. Kita nak mubarakah ke tak? Nanti kita cari kat situ. Ikut saja. Okay? Imam baca kuat. Hukumnya apa? Baca kuat di waktu siang itu hukumnya makruh. Dulu memang siang secara pelan-pelan. Sebab Islam ketika masih terancam, kita masih ikut lagi. Kenapa sembahyang baca kuat? Malam orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy dah tidur semua, dah terbungkam. Jadi kita boleh baca kuat. Malam 2 rakaat. Itu ikut sejarah dia lagi. Makmum boleh terus mengikutinya dan dalam solat itu. Ya ini jangan yang mufarakah. Ini imam solat subuh qada jamaah satu kampung. Semua mufarakah. Kenapa mufarakah? Imam baca kuat. Kenapa baca kuat? Kerana subuh kena baca kuat. Tahu tak harinya tu siang. Bila siang baca pelan. Kita dah tengok kita Syekh Umar Khatib. Kita kata wah, kemain Syekh Iman Khatib, Tuan Haji Muhammad Saleh, penterjemah Ibn Abdul Hamid. Ni kitab kita tunjuk. Dan dia kata ni tak boleh ni. Jadilah kitab kita ni kata jangan mufarakah, ikut sahaja. Yang makruh siapa? Imam. Makmum je tak makruh. Tak makruh. Okay. Macam ginilah jemaah perempuan pun sama. Okay. Dalam membina saf solat berjamaah. Okay. Orang perempuan kan dindingnya sini kan. Dia kena sini. Penuhkan sini. Saf kedua ada satu perempuan. Imam kat sini. Imam ni madu, bukan imam di madu. Imam ni madu, manisan. Kita sebagai semut kerja manisan. Okey, sekarang penuh saf. Bukan penuh di belah sana, sini penuh saf. Kedua, 1, 2, 3, 4, kelima ni safnya tak rapat. Bahu dia, orang kelima ni, bahu dia tak nak jejak dengan orang keempat. Okey, orang kelima. Orang yang keenam, dia faham bahu dia jejak di orang kelima. Siapa yang memutuskan saf? Orang kelima. Orang kelima bahu tak nak jejak orang keempat. Okey? Orang keenam himpit bahu dia jejak orang kelima. Siapa yang memutuskan saf? Orang kelima. Orang sana dikira putus tak saf? Orang sana dapat makruh tak? Tak, yang makruh dia seorang. Dia ini semua perempuan jaga yang salah berjamaah. Dia tak dapat ganjaran pahala berjamaah kerana dia tak nak rapat. Paling renggang pun ni. Ini 4 jari boleh masuk ni. Guru kita sebut. Bahu kita dengan bahu kawan ni 4 jari boleh bolos. Ini tak dapat. Orang ini tak dapat ganjaran pahala berjamaah. Orang balik dapat 27, dia dapat satunya. Habis dia tak ada ikut tertib. Jadi orang pertama okey, yang kedua, ketiga bagus, keempat bagus, kelima jadi sebab. Jangan kita kata keenam pun semua tak dapat ni, kau punya pasal. Bukan. Yang dia seorang, yang lain tu okey. Orang keenam rapat. Betul. Orang ketujuh tumit dia terlajak ke belakang. Bukan terlajak, tengundur ke belakang.
Orang dia yang tumit undur ke belakang. Jadi sebab saf bukan tak dapat, saf tak lurus, dia tak dapat ganjaran berjamaah. Yang lain dapat. Sebab itu orang lelaki disunnahkan. Salah satunya dalam perbahasan kenapa idhar, kenapa kain yang dipakai, kenapa sirwal. Kenapa sirwal tu sual tak jauh, sual kan. Orang Arab kata sirwal. Kenapa sirwal dia adalah afdal di antara lutut dengan buku lali? Alamak, kita kata orang lelaki, perempuan tak. Perempuan orang kalau pakai sembahyang, dia punya telekung kain antara lutut buku lali, nanti semestinya penuh nanti. Lelaki. Kalau orang perempuan sembahyang sunnah dia, kain dia antara lutut dengan buku lali, nanti masjidnya penuh. Ini lelaki kenapa kenapa disunahkan begitu? Nanti ketika ini sunnahnya begitu. Sebaliknya kata guru kita, nanti masa naik daripada sujud kedua untuk naik ke rakaat kedua, kita naik, kita boleh tengok lutut, kita boleh tengok tumit kita kat mana. Andai kata tumit kita terkedepan daripada baris lelaki, kita mengundur. Andai kata kita ke belakang baris, kita ke depan. Tapi kalau kain kita menutup sampai buku lali, kita tak nampak sah, tidak sunnah. Siapa-siapa lah. Sebab itu dalam kitab Syama'il Muhammadi ada diceritakan tentang izar, tentang kain yang dipakai bagi lelaki khusus dalam sembahyang. Tak kira lah. Kita kadang nampak pakai jubah kan, tak salah pakai jubah, tapi tengok jubah tu atas buku lali ke bawah. Sedangkan satu sahabat dia pakai izar kain dia menutup buku lali. Nabi datang, Nabi pegang keting atas buku lali. Kata Nabi, pakai setakat ini. Dia kata, aku tak biasa. Kalau tak biasa, jangan tutup buku lali. Ini cerita lelaki. Cerita perempuan, nak cakap tadi tentang benasam, lurus tak lurus. Bila naik memang kita kadang-kadang beralih. Yang ada bila naik dia maju, yang ada bila naik dia mundur. Tak ada pada satu. Kalau dia mundur, dia maju ke depan. Kalau dia terkedepan, dia mundur ke belakang. Kita mengagak, jadi kita agak. Tuan-tuan ni pernah main bola bowling kan? Bowling kan? Taruh sebiji botol dia, hayun bowling, swing, boleh jauh-jauh dekat jalan raya sana, boleh jatuh botol. Takkan boleh agak. Takkan kita tak boleh agak diri kita sendiri. Aku ni ke depan ke aku ke belakang? Takkan tak boleh. Diri sendiri. Bola bowling kat tengah jalan, baling, swing, boleh tombak jauh tu. Takkan diri sendiri tak boleh rasa aku ni ke depan ke belakang. Kalau aku terdepan, aku buat kerja makro, tak dapat ganjaran pahala berjamaah. Itu tertib dia. Jangan panas. Panas jangan. Esok dekat kubur nanti panas. Jangan tak nak rapat. Esok dekat kubur dihimpit. Baik kita berapat-rapat, besok kuburnya lapar. Subhanallah. Cari jalan-jalan tidak. Berikutnya, ini hukum. Apa cerita kalau aku mati belum, aku tak qada? Macam mana ni kalau mati tak qada ni? Lupa ada jawapan ringan kat situ. Ada ringan kat situ, ringan jawapan ya Allah. Kalau tidak kita khawatir juga. Okey. Berikutnya, apabila seorang itu mati sebelum mengqada solatnya, maka hukumnya adalah seperti berikut. 1. Berdosa besar jika solat yang mesti diqada dengan segera tidak dilakukan. Berdosa besar kalau dalam kubur, bila nak minta maaf, nak ampun, nak balik dekat balik dunia, boleh. Siapa nak masuk kubur maghrib, balik subuh, boleh. Masuk kubur zuhur, maghrib balik, boleh je, boleh. Anda kata diizinkan, syukur diizinkan. Sampai depan tangga, depan pintu, buka pintu, tadi zuhur masuk kubur,
Ini maghrib depan tangga agak macam mana keluarga ni? Agak suka lah suka welcome suka. Sama mana satu rumah selesai, pintu belakang masih tak sempat buka, tendang terluar. Kenapa? Lah kau balik. Jangan doa untuk balik lah. Orang pun tak suka perempuan. Saya pun tak suka tengok tiba-tiba depan tangga big sweet. Ya Allah, aku tak nak. Mana ada tak ya. Nak balik apa? Nak qada sembahyang. Mana ada qada lagi? Nak qada ni lah masa dia. Masa dipinjam lagi sihat, dipinjam kuat ya Allah. Ni kalau kita ada kira-kira lah dengan Allah. Tapi saya tak tahu lah kalau tuan-tuan perempuan jemaah ni, saya yakin Ustaz, saya punya hutang sembahyang tu malaikat dah burnkan dah. Dari padam. Allah tak tahulah. Kalau siapa ada keyakinan seperti itu, ya jangan qada. Siapa dia yakin, tak apa Ustaz, dah dipadam dah. Aku nampak dia dah padam dah. Bila pemadam mahal tu, tak apa dia. Ustaz mana ni? Mana? Tak ada qada ni. Kita bayar fidyah solat ni. Allahumma salli ala Muhammad. Nak fidyah kan? Okey. Kita ambil yang ini 3 pendapat kan? Terima kasih yang bertanya. Tentang sembahyang ini, Dr. Jumhur pendapat yang kuat kata tak ada pasal lah nak diqadakan dan nak difidyahkan, tak ada. Dia kasi pasal lah. Anak kita nak qadakan kita, anak kita pun tak boleh banyak qada je. Dia buat kerja sungguh. Cucu kita nak qadakan kita. Kalau kita lahirkan dapat cucu alim-alim, mungkin dari berkira ni embah aku atau mungkin kita takut cucu kita lagi banyak qada je. Kerana kita tak persiapkan dia dengan Islam yang sempurna. Takut lah. Anak kita ada janji nak qadakan kita. Tak mungkin. Tapi kalau tinggalkan duit 20,000 agak ada mungkin tak dia nak? Mungkin dia nak pula 20,000. Confirm. Jadi tadi yang bertanya kan tuan Jumaat kan, kalau nak yang pertama apa ni nilai tak kira lah. Kalau kata salah dia cakap Farudin, dia cakap Haji, kita senang kan. Okey. Tiada qada, tiada fidyah. Tiada qada, tiada fidyah. Anak waris tak ada nak qada, tak ada nak fidyah bagi yang meninggalkan solat. Okey. Selesai. Yang kedua, ada qada, tak ada fidyah. Pendapat kedua. Jangan saya kata saya cakap satu yang salah, susah pun cakap kan. Yang kedua, ada qada, tak ada fidyah. Siapa nak qada kan? Kita bisa harap, tak apalah aku tinggal besok anak aku qada kan. Ada harapan ke ni? Cuba cari, ada harapan ke? Tak apa, besok aku meninggal, isteri aku qadakan. Bro, is 1 is 2 is 3 is 4 pun takut dia lagi banyak. Dia ada hutang. Tuan-tuan suami ni dapat isteri yang dulu abah dia tak cakap dengan dia, tak cerita tentang anak ni. Engkau ni haid berapa hari bulan? Abah nak tanya pun malu. Kalau ditanya ni abah tak tahu malu. Padahal memang betul kena tanya. Abah tanya, tak tahu malu. Padahal dia kena tanya. Kita dapat abah tak pernah cakap pun dengan kita. Kita belum cukup suci 15 hari. Baru 12 hari dah keluar darah ataupun tanda-tanda haid. Kita tak sembahyang. Itu qada. Itu pun dia tak bayar. Setiap bulan dia menanggung. Sebelum cukup bersihnya sempurna, dah datang tanda-tanda dia tak sembahyang. Itu pun setiap bulan dia tak bayar. Besok nak bayarkan mak punya. Kita kira-kira sekarang. Kita boleh berkira-kira. Sebab itu tiada qada. Kenapa? Tanggung kau sendiri. Kesian abah kita, ya Allah. Kan? Tanggung sendiri. Okey. Tak ada fidyah. Yang pendapat yang kedua kata ada qada, tak ada fidyah. Saya nak cakap, siapa yang nak mengqadakan kita macam itu? Siapa? Aduh ya Allah. Upah. Boleh upah. Boleh upah juga. Sebab itu ada pendapat kata yang kedua ada qada. Yang pertama tak ada qada, ada fidyah. Yang kedua ada fidyah, tak ada qada. Yang pertama tidak ada dua-dua.
Yang kedua, saya satu balik. Yang kedua, ada qada, tak ada fidyah. Yang ketiga, ada fidyah, tak ada qada. Kita nak pilih mana? Okey. Yang kedua ni, kalau mudah-mudahan tak terbalik masalah tu. Kenapa boleh difidyah tak payah qada? Ulama berijtihad, ulama mujtahid. Mujtahid ni orang ijtihad. Dia berijtihad apa? Ijtihad dia ialah mak abah meninggal, tinggalkan harta banyak. Harta itu boleh diwariskan. Kenapa tinggal hutang banyak dengan Allah tak boleh diwariskan? Maka anak-anak bayarkan fidyah. Ini pendapat kita nak pakai. Okey, boleh pakai kan? Boleh. Boleh yang ni. Boleh pakai. Kerana bila ulama berpendapat kita pakai. Tapi yang antara apa? Yang keempat kata, afdalnya ialah banyakkan sedekah. Niat pahala sedekah untuk maafkan. Itu lagi afdal. Mudah-mudahan jadi kafarah dosa-dosa dia. Ini disebutkan. Nanti tanya Ustaz lain pula. Satu, tak ada qada, tak ada fidyah. Okay. Dua, yang saya terbalik ni. Dua, ada fidyah, tak ada qada. Tiga, ada qada, tak ada fidyah. Okay. Jadi mak abah tinggalkan banyak duit tu, boleh kita fidyah kan? Dia tinggalkan harta boleh bagi. Lelaki dapat 4,000, perempuan dapat 2,000 kan? Lelaki dapat 8,000, perempuan dapat 4,000. Lelaki dapat 80,000, perempuan dapat 40,000. Banyak tu, boleh dibagi-bagi peninggalannya. Kenapa peninggalan hutang dengan Allah tak boleh dibagi? Ini pendapat yang mengatakan boleh difidyah. Itu pula saya berpegang afdal kita sedekah banyak-banyak. Sedekah ganjaran pahala bagi mak bapak. Itu lagi afdal. Sebab itu pendapat ulama pakai. Kerana ini berpegang pada yang pertama, tak ada qada, tak ada fidyah. Sebab dia bukan macam puasa. Puasa siap bulan Ramadan nanti, dia tak puasa hari pertama, tak puasa hari ketiga, tak puasa hari kelima. Nanti dikira sampai ujung kan, dapat 3 hari dia puasa. Dapat 3 hari. Sehat tu. Apa hukum meninggalkan puasa tu? Haram. Tapi 3 hari yang dia buat tu sah tak? Sah. Tapi sembahyang dia kira per hari. 1 hari 5 waktu. Buat zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh tak buat. 5 habis. Terus tutup terus. Begitu. Satu waktu menyebab dia 2 rakaat, tinggal 15 rakaat. Kenapa? Tinggal subuh. 15 dia tak pakai. Sebab itu dia kekuatan sembahyang ni, tuntutannya sampai orang kata, ni sampai orang kata kita tak sedar kita sembahyang. Sungguh. Tuan-tuan, nanti kita akan ditarik satu-satu nikmat. Dia ada nikmat, ada 3 sembahyang ni. Nikmat perbuatan, kan? Mula-mula nikmat perbuatan diri lah. Yang kedua, nikmat hati perasaan. Yang ketiga, nikmat bacaan. Nanti tuan-tuan, yang mula diambil nikmat perbuatan. Sungguh. Lama-lama kita dah tak boleh nak diri perbuatan. Ya. Nanti kita sembahyang duduk. Tak apa, memang kita mampu duduk. Nanti lama-lama duduk tak boleh. Kita sembahyang baring, mengiring kita. Lama-lama mengiring tak boleh. Kita sembahyang terlentang kita. Kaki kita dah melunjak ke kiblat. Itu dia akan hilang perbuatan. Yang tinggal nanti bacaan dengan hatinya. Baca boleh, lama-lama baca boleh ambil. Baca boleh angkat. Yang tinggal apa? Tinggal hati je kan. Hati, ya Allah, hati ingat ini aku rokok. Tinggal hati je kerja. Semua diledah dan pupukkan ke hati. Ini aku qiyam. Mulut dah tak boleh dah. Ini aku sujud. Habis itu sejak habis itu. Kalau dah tinggal kerja nanti. Dan ulama kata apa? Kamu tetap wajib sembahyang walaupun orang kata kamu tak sedar, kan? Kamu masih sedar. Masuk waktu zuhur kita terbaring, tak sedar. Orang kata kita tak sedar ni. Sekarang dina ke mereka ni. Sekarang dia. Kita setahun bulan kan. Sini orang Melayu mana faham.
Dah berapa hari ni? Dah 3 bulan dia tak sedar. Tapi kita ni yang baring tu, kita tahu dia cakap. Dan kita dengar ada azan masuk waktu, sembahyang. Itulah hati je, tak ada apa lagi. Habis tak wuduk. Memang nak siapa nak wuduk kan, orang dah kata kau tak sedar nak wuduk kan apa. Tapi sembahyang tak tahan. Puasa tidak. Puasa tak tahan, makan. Tapi jangan depan orang. Nyuruh-nyuruh makan. Tak apa, kerana tak tahan. Besok bayar. Besok qada kan. Puasa, sembahyang kita. Itu beratnya tadi tu lah. Terima kasih yang bertanya. Kita berpegang kepada, saya berpegang kepada. Yang keempat, menjalankan apa? Sedekah yang banyak. Tuan-tuan, sedekah ni jangan kita harap kita nak pahala, tak apa. Harapkan pahala tu untuk mereka. Kita dapat pahala tak? Kita dapat. Saya sedekah 100 ni, sedekah untuk fakir miskin, untuk anak-anak yatim ini, untuk Ramadan. Contoh kan, sedekah untuk ya tak kira lah, madrasah mana rumah untuk sedekah. Kita sedekah tu, kita tak harap pahala, tapi pahala Allah. Berkat sedekah, ada kata ada ganjaran pahala Allah, berikan pahala untuk mak bapak. Ini lagi Allah. Habis kita yang tadi memberikan sedekah dengan ganjaran pahala yang kita beri pada mak bapak, kita dapat tak? Dapat. Sebab ini kira-kira bukan kira-kira dunia. Kira dunia ada 1000 biji gula-gula, 1000 biji kita hantar ke tempat pakai miskin. Kau makan, semua makan laju. Kita dapat apa? Tak dapat. Ini dunia punya matematik. Jaga je lah. Kita punya, ya Allah, mana-mana yang ada qada, ada masa tu sebenarnya. Selalu saya cerita tentang qada. Sebab kita berkhawatir kalau kita ada hutang. Tak apa, kita balik kat sini. Berdosa besar jika solah yang mesti diqada dengan segera tidak dilakukan. Apabila seorang itu mati sebelum mengqadakan solahnya, maka hukumnya adalah seperti berikut. 1, berdosa besar. 2, tidak berdosa. Dia tak tulis bawah tu, tetap juga berdosa kerana hutang dengan Allah. Sebenarnya tetap juga, kalau namanya hutang, tetap bayar. Okay? Berdosa besar tu kalau solat yang diqada dengan segera tidak dilakukan. Mana kita nak balik? Nanti kalau tuan-tuan balik, kita rujuk lagi di mushaf apa sana tu, atas sana. Muka surat 44-45 saya tersalah sebut lah tadi. Yang qada tadi, muka surat berapa tadi? Yang qada muka surat 48, Imam Syafi'i kata tadi. Minta maaf, saya tersalah sebut muka surat lah. Muka surat 44-45 itu tentang qada yang perlu disegerakan, qada yang boleh dilambatkan. Saya minta maaf. Muka surat 48-49, sebab nak ingat muka surat tu, baru itu bagi qada yang bagi solat sunat yang dibolehkan, solat sunat yang tidak dibolehkan. Di muka surat 48-49. Saya minta maaf kalau tadi menyemak, mungkin tak jumpa cari. Okey, yang ini, yang berdosa besar jika solat yang mesti diqada dengan segera tidak dilakukan. Muka surat, kita balik surat 45. Okay. Apa dia qada yang kena segera dilakukan? Yang mana tu? Kita jumpa. Muka surat 45 pertengahan tu, jika dia tidur selepas masuk waktu solat dan tahu dia tidak boleh bangun dalam waktu itu, nanti akan terlajak waktu, maka ini wajib qada dengan segera. Dan masalah yang muka surat 50, berdosa besar jika solat yang mesti diqada dengan segera tidak dilakukan. Ini hukum qada. Berikutnya, tidak berdosa jika solat itu tidak wajib diqada dengan segera. Belum sempat qada, dia mati. Adakah maksudnya bertahun-tahun? Tidak. Kalau kita kata per hari sepatutnya, dia lambatkan subuh, dia lambatkan sampai zuhur. Tu. Adakah berdosa? Kata dekat sini, tidak berdosa kalau solat itu tidak wajib diqada dengan segera. Yang mana kita cari supaya kita dapat ingat? Di muka surat 44 kan, tidak wajib qada dengan segera jika seorang itu tidur sebelum masuk waktu solat dan bangun setelah habis waktu. Yang ini dia tidak wajib qada dengan segera. Tu.
Tetapi dia mesti qada salat itu, dan dia boleh qada bila masa. Bila masa bukan minggu depan, bukan bulan depan. Tu. Jadi kat sini tidak apa pun maksud boleh digodokkan dengan lambat. Kalau kita kata per hari dah masuk hari kedua tu dah lambat dah tu. Kan? Dah masuk hari ketiga lagi lambat. Jadi kita sekarang dah lambat ke ataupun belum lambat mengqada? Yang 20 tahun dulu. Belum lambat Kalau belum lambat, jadi bila hutang sembahyang 20 tahun dulu belum lambat lagi. Jangan, itu dah kira lambat sangat tu. Berdosa ke tak berdosa? Ini tetap berdosa lah, tetap berdosa. Dia berdosa. Istighfar je banyak-banyak, tak payah qada. Astagfirullahalazim. Boleh tak? Istighfar, taubat, tak payah qada boleh. Tak, ini qada jangan. Sama macam inilah nanti saya punya takwil takut salah. Tuan Haji Wahab ni saya tanya orang kaya ni, duit banyak. Saya jumpa Tuan Haji Wahab, Tuan Haji, hutang 20,000. Memang hati mulia lah, hati ada nur lah. Ustaz hutang saya tak bagilah. Ustaz dia bagi 25,000. 5,000 saya bagi, 20,000 hutang. Tak bayar. Saya jumpa dia besok, 3 bulan depan. Saya taubat, saya tak nak hutang lagi. Tapi yang hutang ni saya tak bayar tau. Agak okey lah kan. Tuan Haji, saya taubat, saya tak nak hutang lagi. Tapi yang 20,000 saya tak bayar tau. Boleh tak? Boleh lah, cakap boleh je. Ya Allah, itulah kita hutang dengan ni sebenarnya. Kalau dengan Allah, mudah-mudahan dia lepas. Ya Allah, aku taubat ya Allah, aku tak nak hutang sembahyang lagi. Tapi yang 20 tahun tak nak bayar. Mungkin boleh lepas, mungkin diterima. Tapi ialah dengan Allah kan, ngarap kasih sayang Allah, mana tahu kan. Tapi ada satu kewajiban bayar. Tak tahu kat masjid sini, mungkin siapa-siapa yang mulianya hati seperti Tuan Haji Wahab. Tak apa Ustaz. Tak apa, halal kan. Dah berapa minggu? 3 minggu datang jumpa, tak bayar hutang 3,000. Tak apa, si halal lah. Tak apa. Jadi kita okey juga, sure je hutang je ni. Ataupun tadi tu dah. Itulah nasibnya hutang. Kita pun rasa orang, kita bagi hutang orang 100, 200, 1,000 contohlah. Orang tu dah datang, aku tak hutang lagi lah insya-Allah. Aku rasa taubat, tak hutang kau lagi. Tapi ingat tau, yang 1,000 tu aku tak bayar lah. Tapi aku dah taubat, tak nak hutang lagi. Okay, agak macam mana mulianya hati yang. Okey, berikut je. Selesai mudah-mudahan. Untuk ilmu tuan-tuan perempuan, bila kita menghadap kitab, kita tahu kita kat mana aja ya. Kita berada kat mana, ya Allah, ampun. Mudah-mudahan mak bapak kita juga diampuni oleh Allah SWT, insya-Allah. Pun selalu Allah mengampuni mak bapak kita. Kita tak minta pun, selalu diampuni kita. Tuan-tuan perempuan, hari Isnin Allah ampunkan dosa mak bapak kita. Hari Selasa Allah ampunkan dosa mak bapak kita. Hari Rabu ni duduk, Allah ampunkan dosa kita. Apa pasal pula diampuni? Anak-anak yang ada adalah asbab adanya dia. Kita buat kebaikan, Allah punya suka tu, Allah ampunkan dosa. Tak pasal-pasal ya Allah. Kita lupa ya Allah, ampun sama abah ya Allah. Takkan kita lupa. Tapi Allah standby, sedia je. Tapi ada jalan dia. Inilah salah satu jalan-jalan untuk kita dan mak abah kita diampuni dosanya ya Allah. Okey, makruh tidur selepas subuh. Makruh tidur selepas asar. Dan makruh tidur waktu maghrib. Makruh tidur waktu maghrib sebelum dirikan isyak. Itu dia. Apa hukum tidur selepas subuh? Hukumnya makruh. Apa hukum tidur lepas asar? Hukumnya makruh. Apa hukum tidur lepas maghrib sebelum solat isyak? Berapa ramai yang tidur lepas maghrib nunggu isyak? Tak ada, alhamdulillah. Pasal puan-puan semua kita ni, macam mana nak tidur lepas maghrib nunggu isyak? Memang sentiasa duduk kuliah tak sudah. Macam nak tidur kan? Memang tak. Kita masih sentiasa duduk dua waktu kan? Siapa-siapa yang wuduk dekat rumah dengan wuduk yang baik, kemudian dia pergi ke masjid, satu langkah diampuni satu dosa, diberi satu pahala, dinaik satu darjah dekat syurga. Wuduk kat rumah.
Kemudian sampai maghrib dia berniat, aku nak balik lepas Isyak. Kenapa? Dia menunggu 2 waktu. Dikembarkan, orang ini duduk dia tu kafarah dosa-dosa dulu. Apa kafarah? Penghapus. Subhanallah. Duduknya nunggu Isyak. Siapa yang mampu datang Zuhur, balik lepas asar, ada muka kat sini, boleh tunjuk. Ataupun datang Isyak, balik lepas subuh, ada? Tak ada makna pun. Astagfirullahaladzim. Tak ada maknanya. Yang ada maknanya apa? Lepas maghrib tunggu Isyak. Itu ada makna, betul. Semua akan rasa ini ada makna ni. Ya tak ya juga. Tak ada maknanya nak lepas subuh tunggu balik lepas Zuhur. Tak ada makna. Jadi ini waktu yang paling seronok lah. Paling lapang. Tahu apa tau? Duduk 2 waktu paling lapang, maghrib Isyak. Datang je. Allah jadikan duduk tu kafarah dosa. Bukan kerana baca Quran, tak. Baca Quran dapat lain. Bukan kerana dia nunggu tu, bukan kerana dia majlis ilmu. Ilmu dapat lain tuan. Duduk aja. Subhanallah. Dan yukaffirul khataya. Dihapuskan dosa-dosa kafarah. Thumma budilat. Kemudian ditukarkan sayyiatikumul hasanat. Ditukarkan buruk-buruk yang kita buat kepada kebaikan. Apa yang dapat? Tunggu 2 waktu. Yang ada 2 waktu yang saya rasa tadi lah, maghrib paling senang lah, maghrib Isyak. Ini 2 waktu. Apa dia? Dikafarahkan dosa-dosa, ditukarkan keburukan kepada kebaikan. Mana nak cari? Cari kat rumah tak jumpa tu. Cari di masjid. Dunia tempat apa? Tempat cari. Akhirat tempat dapat. Dunia sekadar cukup je. Lebih kurang di dunia, lebih kurang. Di sana kalau lebih terus lebih. Kalau kurang. Di dunia ni cari. Dunia cari nikmat. Dekat sana lebih nikmat. Dunia cari azab, sana lebih azab. Kita cari dia. Ini hukum makruh tidur. Kenapa? Apabila waktu solat telah tiba, sunat membangunkan orang yang masih tidur, bukan wajib. Sunat yang membangunkan orang yang masih tidur, bukan wajib. Dan jika waktu solat hampir habis, barulah wajib membangunkan. Dalam hadis Nabi kata apa? Jangan engkau biarkan anak-anak, maksud dia lah, jangan biarkan anak Adam ini menuju ke neraka. Apa dia? Rupa orang yang tak sembahyang, dia sedang mencari jalan menuju neraka. Tarik dia, sedarkan dia, bawa dia daripada kegelapan kepada terangnya syurga. Bawa. Jadi jangan dibiarkan orang tidur. Bukan wajib dikejut untuk sembahyang, tapi bila waktu dah hujung, wajib kita kejut. Berdosa ayah ibu yang tidak mengejutkan anak sampai habis waktu. Dosa, tetap dosa. Okey. Berpahala ayah ibu, kita lah atau nenek lah, yang mengejutkan anak cucu bila telah masuk waktu. Bukan wajib kejut, sunat, tapi ganjaran pahala tetap ada. Kenapa? Kerana mengingatkan dia untuk dia ingat Allah. Mengingatkan dia untuk dia ingat Allah. Hukumnya sunat dikejut awal waktu. Bila dah hujung waktu, jaga dia dah sampai hampir ke jurangnya neraka. Jadi wajib jangan sampai jatuh. Kejutkan dia. Sunat bangunkan orang-orang yang berikut. 1. Yang tidur berhadapan orang yang sembahyang. Orang yang tidur berhadapan orang yang sembahyang, sunat bangunkan. Tapi jangan kita nampak orang baring saja kita belakang ni kita sembahyang kuat-kuat, Allah, terkejut, cabut terus. Dosa. Masa belum lagi sembahyang, lama lagi kan, belum masuk waktu lagi, kita saja kuat takbir, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu, lagi kejut, warhamhu wa'afi wa'anhu. Aduh, jangan. Kecuali kalau memang dah tak ada tempat dah tak ada tempat, memang tempat tu tempat sembahyang, adalah sunat dikejutkan. Kejutkan, kerana itu tempat kita nak sembahyang. Lagi, yang tidur dalam mihrab masjid tu, dalam situ depan tu ada mihrab,
tidur kat situ. Tidurlah dekat sana bawah tangga atas tempat ada. Jangan tidur di tempat mihrab. Kerana tempat mihrab kadang-kadang pilihan ada orang yang suka numpang sembahyang tempat mihrab. Sunat saja, sunat saja. Yang tidur di tempat tinggi, kenapa tidur? Tidur di tempat tinggi. Santu atas tu tidur. Atas apa tu? Pemisah ni. Apa nak sebut tu? Sliding tu, skrin. Tidur kat situ. Terkejut dia. Suruh dia tidur kat bawah. Kerana tidurnya di tempat tinggi, kenapa? Takut jatuh. Tapi kalau memang dia tidur tak jatuh, badan dia kat situ, biarlah tidur kat situ. Nanti masuk waktu kejut, dah dekat waktu kejut. Okey, berikut. Habis ni insya-Allah. Yang tidur setelah masuk fajar shadiq. Yang tidur setelah masuk fajar shadiq. Apa fajar shadiq? Setelah masuk waktu subuh. Azankan 2 kali. Satu azan di fajar kadhib, fajar bohong. Satu lagi azan di fajar shadiq, fajar betul. Apa dia fajar bohong? Kalau kita duduk di laut, di pantai dan tempat matahari naik, kita akan nampak fajar kadhib dulu. Dia daripada atas ke bawah. Dan fajar ini akan macam jarum tu, ke kanan dan ke kiri dia akan pergi. Ini gelap. Gelap. Pergi tu terus jadi gelap. Gelap tu hilang, cahaya tadi hilang, akan timbul satu fajar melintang. Tadi membujuk. Kat laut kita jumpa tempat terbit matahari. Yang melintang itu, dia akan naik putih. Itu fajar shadiq. Kalau fajar tu dah naik, hukum tidur adalah, dia kata, macam mana? Orang ni tidur hukumnya makruh, kerana dah masuk subuh. Dan fajar yang ni nanti dia akan naik, terus naik putih. Dia dengan membawa matahari di bawah. Dia naik terus, matahari naik tu masih subuh. Subuh. Bila matahari ikut naik, maka habis subuh. Ini fajar shadiq, dia melintang. Okay? Dan dia naik terus membawa terang siang. Fajar kadhib, dia pergi di tengah tu jadi malam semula. Malam semula. Tadi tu terang malam semula tengah. Okay. Dia meninggalkan gelap semula. Okay. Yang tidur selepas fajar shadiq dan sebelum terbit matahari, ini hukumnya ialah makruh. Walaupun ia sudah menunaikan solat subuh, lepas subuh jangan tidur. Sebab itu lepas solat subuh tiada solat sunat. Ganti dengan tasbihat. Gantilah dengan tasbih baqiyatus salihat. Apa baqiyatus salihat? 5 rangkap. Pernah jumpa tak? Baqiyatus salihat ni kena amalkan. Ini wasiat Nabi Ibrahim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya baqiyatus salihat. Lepas subuh tak ada solat sunat. Tambah dengan amal itu baqiyatus salihat. Apa dia? Subhanallah, namanya tasbih. Alhamdulillah, namanya tahmid. La ilaha illallah, namanya tahlil. Allahu akbar, namanya takbir. 4 kan? Apa lagi satu baqiyatus salihat? Namanya hauqalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Akhir sekali dah puji apa? Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Alhamdulillah, segala pujimu ya Allah. La ilaha illallah. Itu bukan doa pun, bukan doa. Itu bukan doa. Itu puji semua. Tiada Tuhan kecuali-Mu ya Allah. Apa? Allahu akbar. Yang keempat kan, Engkau maha besar ya Allah. Dah puji 4 ni, serah je lah ya Allah. Aku tak mampu ya Allah nak tinggalkan maksiat kalau Engkau tak bantu aku. Serah je pada Allah. Ya Allah, aku tak mampu nak buat taat kalau Engkau tak izin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil. Adalah itu yang diwariskan lepas subuh. Ambillah seberapa banyak yang boleh. Tak pegang tasbih pun tak apa. Pegang tasbih lagi bagus. Sebab apa? Tasbih jatuh, kita ingat, jatuh. Ambil balik. Ambil balik tadi mana? Padahal baru dapat 3. Akhir 33 sudahlah. Sambung. Tasbih berkira betul dengan Allah. Tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Okey lagi, masih mata okey lagi. Yang kedua subhanallah, mula boleh turun. Yang ketiga dengan tasbih sekali turun. Mencari tasbih mana masbih. Berapa tadi?
Kiralah dah 103, padahal baru 3. Ni lepas subuh dan lepas asar. Lepas asar tak ada solat sunat. Tak ada solat sunat. Saya berani kata Nabi tak pernah tinggalkan solat sunat lepas asar 2 rakaat. Okey? Nanti kalau orang tanya kita kan, mana ni Farudin, mana rujuk kitab Syekh Abdul Qadir Ruhbawi, kitab 4 mazhab, ada cerita Nabi, kata Aisyah, Nabi tak pernah tinggalkan 2 rakaat lepas asar. Kita boleh buat tak? Kita tak boleh buat. Ini sunnahnya bagi dia, kita tak. Jangan kita buat. Jangan kita buat solat sunat. Tak. Dia pun dalam kitab kita belajar, bukan ditulis haram, dia tulis makruh. Jadi siapa yang nak buat lagi, silakan. Tapi kita jangan buat. Apa tadi tasbihnya apa? 5 tasbihat. Ini adalah cucuk tanam tuan-tuan, puan-puan, abah, akak, awak, mak-mak semua, saya kita ni. Ini cucuk tanam kita di syurga. Kerana Nabi Ibrahim kata apa? Bumi syurga sangat subur. Jangan tak buat persiapan cucuk tanam di sana. Apa cucuk tanamnya? Tasbihat. Apa cucuk tanamnya? Baqiyatus salihat. Itu 5 yang kita dah amalkan. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Okay. Orang yang tidur dalam waktu ini tidak akan rasa aman jiwanya. Sebab itu orang tua kita kata, apa? Dia kata kalau tidur lepas asar, waris gila kan. Memang bangun macam orang gila, betul tak? Memang bangun macam orang, ini subuh ke maghrib ke isyak ni, pada bangun. Mungkin baik jangan tidur lepas asar. Kemamau kita. Bangun terkejut, duduk. Ini isyak ke maghrib semua. Silap-silap kalau Ramadan macam gelap, terus makan ingat dah isyak, rupanya asar belum habis. Jangan tidur lepas asar. Itu hukum atas. Jadi kenapa? Orang yang tidur dalam waktu ini, waktu lepas fajar sodik, lepas asar pun sama lah tu. Walaupun dia dah sembahyang subuh, orang yang tidur dalam waktu ini tidak akan merasa aman jiwanya sepanjang hari itu. Dan bumi berteriak, bumi menjerit mengadu kepada Allah kerana tidurnya orang yang alim di dalam waktu tersebut. Pula orang ni alim, lepas sembahyang subuh tidur, menjerit-jerit bumi kepada Allah, ya Allah, dia tidur ni. Rupanya lepas subuh dia suruh kita bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir, berhauqalah tadi. Tapi memang syuk lah, dia jadi penyakit lah. Jadi tuman. Jadi tuman apa tuman? Biasa jadi tuman ni, bukan jadi tumor. Jadi tuman ni. Jadi biasa ni. Cubalah besok lepas subuh esok ni kan, cuba tidur. Esoknya dia nak tidur. Esoknya lagi nak tidur. Dia tak boleh datang ni. Memang dia sekejap ya. Penyakit dia sekejap. Dia virus dia kuman. Kuman tidur namanya. Lepas isyak boleh tidur. Lepas isyak tak nak tidur pula tu, dia suruh tidur. Nanti cari kitab Darul Mansur. Durul Mansur. Nanti susah kita nak jumpa kan. Kitab tu susunan apa? Imam Suyuti. Kitabnya kitab Durul Mansur. Dekat situ Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang mencadangkan tadi tu, mencadangkan buat parit ke Madinah tu, Khandaq peperangan tu, namanya Salman. Dia kata tu, kita ni orang Islam ni lepas isyak terbahagi 3. Kita yang mana? Ni Salman Al-Farisi kata, sahabat akrab dengan Nabi. Sampai cadangan dia buat parit keliling kota Madinah. Nabi setuju tu, ya Allah. Macam mana tu? Dia kata apa? Lepas isyak, tuan-tuan, puan-puan dan saya ada bagi pada 3 golongan. 1, golongan ni memang tak sabar nak tunggu malam. Kerana malam jadi sumber ibadah untuk dia. 1, dia memang tak sabar tunggu malam. Kerana malam ni memang dia rasa syuk lah, seronok nak ibadah. Malam dia jadi jalan-jalan surga untuk dia. Ni malam. Ni Salman Al-Farisi kata. 1, dia akan cuba ibadah seberapa boleh di malam hari.
Dan dia tak sabar tunggu bila nak malam. Lagi satu golongan, malam hari jadi sumber maksiat. Kalau dalam yang tadi tu disebut malam hari jadi sumber ghanimah, sumber kekayaan akhirat, ghani. Akan ibadah sungguh-sungguh untuk akhirat. Yang kedua, akan jadikan malam sebagai sumber maksiat. Bila nak tiba malam? Bila nak tiba malam? Untuk apa tahu? Untuk dibuat maksiat. Macam-macam gala rupa maksiat. Yang ketiga, kita yang mana? Kita tunggu yang pertama ke tunggu yang kedua? Tak apa. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga, orang ini lepas isyak berdebus terus tidur. Janganlah okey juga ni. Dia okey ni. Yang pertama, tunggu malam sebagai kekayaan itu akhirat, ghanimah. Yang kedua, malam datang masjid akhirat kerana nak maksiat. Yang ketiga apa dia? Malam lepas isyak belum sampai tidur, kau datang pukul 10, pukul 9 melasak hilang dah. Siapa orang ini? Tak reti malu ke? Ini bagus. Yang pertama, orang ini untung seuntung-untungnya. Yang kedua, orang ini rugi serugi-ruginya. Yang ketiga, dia terus tidur, untung tidak, rugi pun tidak. Itu Salman Al-Farisi kata. Jadi kita nak ambil yang mana ni? Untung tidak, rugi pun tidak, kan? Okey ke tu? Dan kita kalau boleh cari untungnya, sebelum tidur kita baca surah Al-Mulk, surah As-Sajadah, Alif Lam Sajadah, sekurang-kurangnya lah. Takut-takut kalau besok fitnah, kita baca Suratul Kahfi ayat 110, tak apalah kan. Sebelum tidur, maknanya itu dikira ibadah. Sebelumnya kejam mata. Kita tahu amal-amal itu amal sunnah. Dan tuan-tuan, kita pun biasa dengan hadir kan, Nabi tidak akan tidur. Tak akan tidur selagi Nabi belum baca surah Al-Mulk Tabarak dengan surah Alif Lam Sajadah, surah Sajadah. Jadi Nabi tak akan tidur. Jadi kita pula tak akan tidur kalau tak baca WhatsApp. Kata orang sekarang handset. Kalau banyak sangat dengan handset, jadi apa orang Jawa kata? Setan. Itu orang Jawa kata setan. Kalau makan jadi makan, main jadi mainan, handset jadi handsetan. Boleh sebelum tidur. Tapi taklah umur kita berapalah dengan handset. Takut kita pun sama. Bangun tidur belum sedar, tangan dah cari mana handset. Astagfirullahaladzim, ni. Tapi taklah, insyaAllah kita buat je persiapan. Kan kita jadikan hamba-Nya Allah yang cerdik, buat persiapan untuk kita jumpa Allah Ta'ala. Yang akan datang kita sambung yang kelima. Kita sambung yang kelima akan datang. Kita habiskan balik bawah tu sikit. Bawah sikit. Mana. Semoga. Yang ke bawah bagi yang tidak tidur dalam waktu tersebut, waktu lepas subuh, kita ambil sekali, waktu lepas asar, waktu lepas maghrib hingga isyak, diberi pahala haji dan umrah yang sempurna. Jangan tidur je lah lepas asar. Nak tidur sebelum zuhur, lagi setengah jam tidur zuhur, kemudian bangun maghrib. Dapat pahala tak tidur? Dapat pahala. Tidur belum masuk zuhur, bangun hampir masuk isyak. Dosa ke? Tinggalkan zuhur tak dosa. Tinggalkan asar tak dosa. Bangun nak pada apa dulu? Mana-mana dulu isyak panjang kan. Dah sembahyang isyak dilambatkan. Alhamdulillah kita dah, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berkat duduk majlis ilmu, Allah beri kita faham. Dan berkat majlis ilmu, mudah-mudahan dengan rahmat kasih sayang Allah, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dan insya-Allah diampunkan dosa-dosa mak bapak kita. Dan duduk majlis ilmu, mudah-mudahan kalau ada yang sakit, Allah berikan kesembuhan. Kalau ada yang cari ubat, lama tak jumpa, Allah jumpakan ubat. Mana-mana yang sempit, Allah Ta'ala lapangkan kehidupannya. Mana-mana yang ada hajat, Allah sempurnakan hajatnya, insya-Allah. Dan seterusnya Allah beri kebaikan, keberkatan hidup dunia akhirat. Aqulu qouli hadza, na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Minggu depan lepas salat tasbih kita tahlil. Tahlil, lepas tu kalau ada manusia ilmu kita berilmu lah sikit. Dalam tahlil masing-masing bukan nak surat hantar nama-nama yang nak disebut, sedia nama sendiri-sendiri. Nanti saya bagi peluang beberapa minit unsur sendiri almarhumah jamaah semua tuan-tuan niatkanlah nama-nama sendiri. Jadi kita sama-sama mudah-mudahan di Syaban ni masa Ramadan dengan pengorbanan kita sikit, kita cari amal yang mudah-mudahan amal itu nanti dapat disampaikan kepada roh mak bapak kita. Mudah-mudahan semua diberi kebaikan dunia akhirat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji. Haji, ni saya punya. Saya bagi dulu. Tu dah nampak ni agak-agak saya punya Tan Gizem tu kan masuk beg bukan masjid bandar daripada masjid bandar. sini. Okey.